Pindah lah. Bismillahirrahmanirrahim. IMZ. Masya Allah. KB. IMZ. Dah sampai dah nombor 1 lagi. Masya Allah. 9 orang. Masya Allah. Barakallah fih. Di hari Sabtu. Hari ni hari kita tak kerja. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz pun dapat datang awal hari ni. Masya Allah. Masya Allah. Nubli. Ahmad Hizam. Ibn Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kawan dah mula-mula masuk dah. Dah mulai masuk kawan-kawan. Masya Allah. Haji Suhaimi, Haji Mi kita, Muhammad Arif Selamat, Nur Hisham Muhammad Nur, Hadi Al-Bishani, Muaz Omar, Ahmad Nubli, Wahdan Mio, Muhammad Abdul Rahim Masri, Al-Nasaruddin, Masya Allah, Nur Hisham Muhammad Nur, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tuan-tuan, boleh kita amalkan dan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Jadi semua sekali dan sentiasa kita menghadirkan bahawa apa yang kita lakukan ini imanan, iaitu meyakini bahawa apa yang kita laksanakan ini adalah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua ialah ihtisaban, iaitu dengan kita meyakini janji-janji Allah, yakin terhadap janji. Ihtisab ni bukan untuk mendapat pahala, tapi yakin terhadap janji. Masya Allah. Dua perkara tu, imanan wa ihtisabah. Kita dah sampai 54 orang dah, Masya Allah. Semoga Allah SWT memberkati kehidupan kita semua, insyaAllah. Sabahan khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majadha. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل. الجهاد ماضي مزبعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ولا يبتله جور جائر ولا أدل آدل الإيمان بالأقدار أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah kita sampai kepada hadis semalam, iaitu 3 perkara yang merupakan asas kepada keimanan. Berada di muka surat 282, hadis yang ke-59 dalam kurungan hadis ke-11 daripada bab dosa-dosa besar. Bab dosa-dosa besar tadi. Iaitu kita telah sampai 3 perkara, dan iaitu pertama, hendaklah kita menahan diri kita daripada menyampaikan keburukan kepada orang-orang Islam tadilah, dan jangan mengkafirkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, ataupun jangan
dan jangan kita mengeluarkan mereka daripada Islam dengan sebab perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka, kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh mereka. So hari ini kita pergi kepada dua, jihad yang sentiasa berterusan. Okey, sebelum ini kita menceritakan tentang ghazwah. Ghazwah itu satu peperangan. Ghazwah itu satu peperangan. Ghazwah itu satu nama umum lah. Ghazwah atau sarijah. Ghazwah atau sarijah. Ghazwah ni yang mana iaitu baginda sendiri menyertai peperangan tersebut. Dan sarijah, baginda menghantar jemaah yang mana jemaah itu tidak bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam itu kita panggil ghazwah, penyertaan lah, penyertaan Nabi atau tanpa penyertaan Nabi. Dan satu lagi perkataan jihad. Okey, kadang-kadang satu-satu perkataan bila diucap, apakah perkara yang mula-mula mendatangi kita dan kita faham secara seimbas lalu. Kita faham secara seimbas lalu. Dia panggil tabadur zihn. Tabadur zihn. Maksudnya, bila kita ucap satu benda, apa yang berputar-putar atau benda yang berfikir di fikiran kita. Okey, kita tengok apakah benda yang kita tengok seimbas lalu lah. Maksudnya bila cakap satu benda seimbas lalu, kita faham benda tu. Tapi kita perlu lihat secara mendalam. Sebab perkara yang seimbas lalu tadi, dia hanya memberi satu gambaran sahaja dan tidak tepat kepada makna yang sebenar. Tengok, bila kita sebut tentang jihad, apa yang terus melekat di kepala kita? Dia adalah satu peperangan. Dia adalah satu peperangan. Dia adalah satu peperangan. Bila kita sebut jihad, maka dia menggambarkan satu peperangan, iaitu dengan senjata, peperangan dengan senjata. Lalu zaman dahulu dengan pedang, alat-alat peperangan dan sebagainya. Lalu zaman sekarang kita sebut jihad tu, kita tak nampak lah. Kita akan nampak pistol, meriam, bedil dan sebagainya. Itu bila kita sebut tentang jihad. Benda yang mudah terlekat di fikiran kita apabila perkara itu disebut secara spontan. Dan kita akan memikirkan benda yang kita faham. Begitu. Okey, bila kita sebut tentang perkataan jihad khususnya, maka kita akan nampak ia satu peperangan. Peperangan, bila dalam jihad ni dia satu peperangan. Peperangan itu maksud dia ialah qital. Maknanya saling berperang satu sama lain, yang kita memberi makna dia qital. Qatala yuqatilu qitalan, iaitu memberi makna qital. Ada satu peperangan, satu bentuk pertempuran yang berlaku. Adanya pertempuran. Okey. Sekarang ini jihad telah kita mempelajari bahawa ada lafaz-lafaz, ada perkataan yang mana dia adalah satu perkataan yang mempunyai banyak makna. Kita panggil dia perkataan itu mushtarak. Dan satu perkataan, dan kadang-kadang dia mempunyai banyak perkataan. Dia panggil lafaz mutaradif, alfaz, iaitu lafaz-lafaz yang mutaradif, lafaz yang berbeza-beza tetapi maknanya wahid. Kita tu dia panggil alfaz mutaradif, makna wahid. Banyak perkataan tapi makna dia satu. Dan satu lagi ialah mushtarak ni, satu perkataan yang mempunyai banyak makna. Dan makna yang dimaksudkan daripada perkataan mushtarak ialah makna hakikat, iaitu makna pertama, bukannya makna majazi. Sebab kita ada dua makna, satu makna hakikat, satu makna majazi. Makna hakikat ialah makna asal, makna majazi ialah makna tumpangan yang telah dimasyhurkan di kalangan kita, iaitu seorang mereka-mereka yang menggunakan perkataan tersebut.
Benda ni telah kita pelajari. Kalau makna qalbun, makna hati, kalau kita sebut hati, terjemah dia hati, sedangkan qalbun tu jantung. Jadi makna majazi dia hati, yang telah masyhur di kalangan masyarakat. Okey, kita tengok makna. Ada dua, makna hakikat, makna majaz. Dan mustarak ialah lafaz yang mempunyai lafaz yang satu dan mempunyai banyak makna, dan maknanya hanya pada makna hakikat, tidak pada makna majaz atau makna yang kedua. Begitu. Okey. Begitu juga dengan perkataan jihad. Begitu juga dengan perkataan jihad. Ia adalah lafaz mustarak. Satu lafaz yang mempunyai sekurang-kurangnya dua makna, bukan satu makna. Bila kita sebut tentang jihad, kalau kita memberi makna qital, pertempuran, qital tu kita kata pertempuran lah, memberi makna pertempuran, tak boleh sebab dia mempunyai banyak makna. Okey. Maknanya bila kita sebut jihad, dia tidak hanya memberi pertempuran atau qital, tapi dia ada makna lagi. Okey, kita tengok asal perkataan jihad ni daripada perkataan apa. Tengok, lihat muka surat 283. Jihad datang daripada perkataan jahada, fi'il madhinya, yujahidu fi'il mudhari'nya, mujahadatan masdarnya, wajihadan masdarnya. Dua-dua ni masdar. Dua-dua ni kata dasar, kata asal. Mujahadah atau jihad sama je. Mujahadah, kita rasa mujahadah lain, jihad lain. Mujahadah tu berjihad tu lain. Sedangkan jihad dan mujahadah ni ialah kata dasar pada perkataan jahada yang mempunyai makna mustarak. Okey. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihada. Jihad ialah masdar bagi bab mufa'alah. Jihad dan mujahadah itu sama sajalah sebab dia masdar. Okey. Apabila disebut jihad, gambaran pertama orang ramai ialah perang, iaitu qital. Perang ni maksud dia qital. Pertempuran lah, pertempuran atau qital. Jihad ialah lafaz mustarak terbahagi kepada dua makna, iaitu jihad kita bahagikan kepada dua. Jihad bid-da'wah, jihad bil-qital. Jihad bid-da'wah, iaitu jihad bid-da'wah ni, satu ialah jihad ni memberi makna dakwah, dan satu lagi jihad memberi makna qital, pertempuran. Okey, tengok. Bilakah berlakunya pertempuran dan qital? Bilakah berlakunya pertempuran dan qital? Iaitu bila berlaku ghazwah, bila berlaku peperangan. Dan dalam peperangan tu ada pertempuran. Peperangan, ghazwah tu kita panggil peperangan, syariah juga kita panggil peperangan. Bila berlaku pertempuran, kita panggil dia qital. Kita panggil dia qital. Jadi, bilakah adanya pertempuran? Iaitu di Madinah. Kehidupan Nabi ada dua kehidupan. Kehidupan Mekah dan kehidupan Madinah. Kehidupan Mekah, Nabi SAW selama 13 tahun. Dan kehidupan Madinah, Nabi selama 10 tahun. Semasa di Mekah, Nabi bersama dengan sahabat, iaitu selama 13 tahun. Dan peperangan yang pertama, ghazwah yang pertama, yang terdapatnya pertempuran qital, iaitu di Badar. Dan Badar, peristiwa itu berlaku di Madinah. Di Mekah tidak ada qital, yakni pertempuran. Tidak ada qital, iaitu pertempuran. Jihad yang memberi makna qital, iaitu pertempuran. Di Mekah tak ada pertempuran. Pertempuran berlaku di mana? Qital berlaku di mana? Iaitu berlaku di Madinah pada tahun kedua, iaitu pada peperangan Badar. Pada peperangan Badar. Okey, faham? Tengok. Ada ayat dan
Bila satu-satu ayat turun di Mekah, kita panggil ayat tu ayat Makkiyah. Apabila ayat tu turun di Madinah, maka ayat tu kita panggil dia ayat Madaniyah. Dalam Quran ditulis setiap surah tadi ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Bermakna ayat tu, kalau ayat-ayat Madaniyah, ulama telah ittifaq bahawa ayat tu turun di Madinah. Dan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat itu turun di Mekah. Okey. Di dalam ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat diturunnya di Mekah, ada perkataan jihad. Ada lafaz perkataan jihad. Sedangkan jihad di Mekah tidak ada lagi qital. Jihad qital tak ada. Sedangkan di Mekah tidak ada jihad qital. Jihad pertempuran tak ada lagi. Cuma ada satu jihad sahaja. Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan kehidupan Mekah itu kehidupan jihad. Sedangkan di Mekah tadi tidak ada lagi qital. Jadi bermakna jihad itu kita dah bahagi pada dua dah. Jihad qital, pertempuran, dan jihad berdakwah kepada tauhid. Jihad dakwah bit tauhid. Dakwah kepada tauhid. Mekah ni dakwah dia pada tauhid aja, mengajak manusia pada tauhid. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai sekalian manusia, ucaplah la ilaha illallah, maka dengan ucapan ini, dengan kamu masuk Islam ni, kamu menjadi orang yang berjaya. Jadi tengok ayatnya, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Ni ayat Al-Furqan ayat 52. Ayat ni ayat Makkiyah. Satu lagi ayat Makkiyah yang biasa masyhur, yang dibaca oleh pendakwah-pendakwah, iaitu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Iaitu surah, ayat ini adalah surah Al-Ankabut ayat 69. Kedua-dua ayat ini ulama telah bersepakat, berittifaq mengatakan ayat ini adalah ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Dan di Mekah tidak ada lagi jihad qital. Jihad yang memberi makna qital, iaitu pertempuran. Jadi di Mekah tu ada jihad apa? Kenapakah kehidupan Mekah itu dikatakan kehidupan jihad? Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujah-hujah Al-Quran. Wajahidhum, tengok pengarang, dia tak terjemah berjihadlah kamu dengan mereka. Berjihadlah kamu, tengok kan. Ni setiap terjemahan yang saya ambil ialah terjemahan saya, pimpinan tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang ditulis, yang disusun oleh Mufti Datuk Mufti Muhammad Nur Kelantan, ahli falak yang hebat. Telah saya ceritakan bahawa ni pendapat beliau dan macam mana tentang ayat-ayat tentang sihir yang telah kita baca sebelum ini. Okey, macam mana beliau terjemah? Berjuanglah. Dia jihad ni, kata jahadah ni, wajahid, berjuanglah dengan hujah-hujah Al-Quran. Maknanya berjuang dengan berdakwah kepada Al-Quran. Dan dalam Al-Quran tu ada 3 madhamin, 3 perkara besar. Apa dia? Tauhid. Pertama sekali tauhid. Kedua hukum ahkam. Ketiga ialah ibrah. Risalah. 2 risalah. Dan ketiga ialah kisah ibrah. Jadi dalam Al-Quran ni 6,000 lebih ayat tentang tauhid. Maknanya berjihad dengan hujah Al-Quran, iaitu berjihad, berdakwah kepada tauhid. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai sekalian manusia, ucaplah la ilaha illallah, maka dengan ucapan ini, bila kamu beriman, kamu akan berjaya. Tengok dia terjemah, kan Mufti terjemah macam mana?
Mufti Muhammad Nur, Mufti Datuk Muhammad Nur, terjemah macam mana? Rahmatullah alaih, iaitu berjuanglah dengan hujah-hujah Al-Quran menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh. Jihad itu satu perjuangan. Kita kata peperangan, perjuangan. Dan perjuangan di sini ialah perjuangan tauhid, dan dakwah di sini, perjuangan tauhid di sini ialah perjuangan tauhid di sini. Iaitu perjuangan dakwah lah. Dakwah itu kita dakwah kepada tauhid, dakwah pada mafhum kalimah, dakwah pada kebesaran Allah, dakwah kepada mafhum kalimah, dakwah kepada kisah-kisah Nabi. Qul lam naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak. Hai Muhammad, kami menceritakan kisah-kisah kerasulan kepada kamu untuk apa? Ma nusabbitu bihi fuadak, kerana kami nak memasukkan di dalam hati kamu iman. Ma nusabbitu, nak sabitkan iman dalam hati kamu. Jadi maka dia terjemah perjuangan. Dia tak terjemah perperangan, iaitu qital. Okey. Ayat kedua, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Juga ayat makkiyah, bukan ayat madaniyah, dan dia tidak menunjukkan qital, jihad qital. Kita bagi dua lah, jihad qital, jihad dakwah, jihad bid dakwah, jihad bil qital. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana mematuhi kehendak agama kami. Wallazina jahadu, berusaha, bermujahadah, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan yang menjadikan mereka bergembira secara beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalan. Okey, cantik kan? Jadi kita dah faham sekarang lah. Bila sebut perkataan jihad, dahulu mafhumnya yang menunjukkan satu peperangan, iaitu qital. Tapi sekarang kita dah faham bahawa jihad itu adalah lafaz mustarak yang bukan hanya memberi makna qital sahaja, tetapi juga memberi makna dakwah bit tauhid, iaitu mengajak kepada Allah yang esa dan mengagungkannya. Okey, di situ. Jadi dalam kedua-dua ayat, lafaz yang digunakan ialah lafaz jihad. Dalam dua-dua ayat tadi, Furqan dan Al-Ankabut tadi, lafaz jihad. Dan kedua-dua ayat ini ialah ayat Makkiyah, bukannya ayat Madaniyah. Di Mekah tidak ada lagi qital, iaitu jihad qital. Hanya wujud dakwah dengan dakwah iman, dakwah kepada iman. Sedangkan perang itu disyariatkan di Madinah pada tahun kedua Hijrah, iaitu oleh itu jihad memberi dua makna, iaitu jihad, dua makna bagi lafaz mustarak, iaitu jihad memberi makna dakwah dan jihad memberi makna qital. Okey. Jihad memberi makna dakwah dan jihad yang memberi makna qital. Okey, tuan-tuan buka minda sekarang. Tuan-tuan buka minda sekarang, sebab saya nak terangkan. Okey, maknanya fresh, masya-Allah. Tarik nafas. So, faham dah lafaz mustarak, apa perkataan jihad. Sekarang kita balik kepada qital. Jihad, qital. Saya bracket dia peperangan atau perang. Dalam peperangan, kita telah bagi tahu peperangan Nabi kan ada dua. Bila peperangan Nabi, bila Nabi berperang, bila pergi Nabi ghazwah, Nabi berperang lah. Ghazwah tu perperangan. Kadang-kadang ada pertempuran tanpa pertempuran. Ghazwah Tabuk nak pergi lawan orang Kristian, tapi tak ada pertempuran di Tabuk. Ghazwah Tabuk dipanggil ghazwah. Nabi pergi dengan 30,000 sahabat ke Tabuk. Nabi pergi dengan 30,000 sahabat, dipanggil ghazwah sebab dalam rombongan itu disertai oleh Nabi, maka dia dipanggil ghazwah. Tetapi tak ada pertempuran di Tabuk, tak ada qital, tak ada pertempuran. Jadi okey, qital ini ialah ghazwah
yang mana terdapatnya ghazwah atau sarayah, yang terdapatnya pertempuran. Okey, kita sahabat, bila Nabi bertempur, dia ada dua pertempuran. Satu dalam bentuk bertahan, iaitu difak, dan satu lagi iqdam. Telah kita katakan ghazwah Nabi ada dua, bila bertempur ada dua. Satu dalam bentuk bertahan, iaitu difak, dan satu lagi ialah menyerang. Nabi banyak bertahan daripada menyerang. Nabi bertahan di Madinah, Nabi bertahan di Badar, lepas tu Nabi bertahan di Uhud. Yang menyerangnya orang kafir. Tahun ketiga Nabi bertahan di bandar Madinah sendiri, iaitu peperangan Khandak. Semua tiga-tiga besar tu, mula-mula tu Badar, Uhud, dan Khandak. Semua Nabi bertahan. Nabi dalam bentuk bertahan. Sebab tu peperangan Nabi banyak bertahan, bukan menyerang. Sebab Nabi bukan datang untuk membinasakan manusia, tapi kerana terpaksa dibinasakanlah. Kerana terpaksa melanggari peraturan dan sebagainya, terpaksa langgar jugalah, maka berlakunya pertempuran tadi. Okey. Jadi Nabi banyak bertahan daripada menyerang. Dalam qital sahabat sebelum perang, mereka akan berdakwah. Jadi bila Nabi sampai satu tempat, Nabi sampai rombongan satu tempat, atau sahabat sampai rombongan satu tempat, mereka akan dakwah dulu. Ajak kepada Islam dulu. Aslim, taslam, aslimu, taslamu. Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Aslimu, hai kamu semua orang-orang kafir, aslimu, taslamu, aslimu, masuklah kamu ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Mula-mula ialah berdakwah. Mula-mula sebelum bertempur, bila rombongan pergi, sebelum bertempur, maka kita berdakwah dulu. Sahabat-sahabat berdakwah dulu, mengajak kepada tauhid dulu, supaya beriman kepada Allah SWT. Okey, jika mereka tidak nak, maka jika mereka tak nak, mereka ni, apa dia? Sahabat akan kata, okey, sekarang kamu kalau tak nak masuk Islam, kamu berada di bawah jagaan orang Islam, iaitu menjadi kafir zimmi. Maknanya dia dijaga. Maknanya kamu tunduk kepada Islam, kamu akur dengan Islam, kamu tak nak perang, kamu akur dengan Islam, dan kamu ni, border kamu dan semua ni, kamu akan terselamat, dan negara kamu akan menjadi kafir zimmi. Iaitu kafir zimmi ni maksudnya, dan yang dah taat lah, yang telah berlakunya yang taat dan mengaku kekuatan Islam, itu kita panggil dia kafir zimmi. Kalau kafir harab pula, darul harab. Kafir harab, harab ni maksudnya peperangan. Haraba, harab ni pertempuran. Haraba yuharibu. Haraba ni maksudnya pertempuran. Harab juga memberi makna pertempuran. Jadi negara yang bertempur, negara musuh yang bertempur, maksudnya kita panggil dia kafir. Kalau negara tu kafir, kafir harab lah. Kafir harab ni kafir yang ada pertempuran dengan Islam. Dan tu satu kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang yang membuat perjanjian kepada orang Islam dengan membayar jizyah. Yang membayar jizyah, yang kita panggil dia mudahnya bayar ufti lah, bayar cukai kepala lah. Dan bab cukai kepalanya nanti kita akan belajar jilid ke-7, iaitu jilid yang jilid ke-8. Jilid ke-8 sudah dalam typing dah, iaitu jilid ke-8, iaitu kita panggil dia jihad. Kita khusus bab jihad. Dia banyaklah cerita jihad, macam-macam dia semua hadis datang. Ni saya nak definasi dulu jihad. Situ kitabul jihad. Jilid ke-8 tu mula-mula start jilid ke-8 Midrajul Fawatih ialah kitabul jihad. Tapi jilid ke-6 dah siap, belum dicetak lagi. Jilid ke-7 1-2 bab lagi dalam melihat kepada hadis. InsyaAllah kita akan setting dia dan akan keluarkan secepat mungkin lah. InsyaAllah mungkin jilid 6 akan keluar dahulu, dan jilid 7 InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Jadi maksudnya
Kalau tak nak bertempur, okey, tak nak masuk Islam, okey, duduk di bawah jagaan kerajaan Islam, iaitu dengan berada di bawah kerajaan zimmi. Maksudnya kamu jadi zimmi kena bayar cukai kepala. Okey, dan biasanya orang cerita yang ketiga, kalau tak nak juga berperang. Tak nak juga berperang. Sebenarnya dia ada lagi satu di tengah tu, yang selalu cara orang cakap muahadah, membuat perjanjian damai. Maknanya dia tak bayar cukai kepala, dia berdamai dengan orang Islam. Dia membuat perjanjian damai. Perjanjian damai ini kita panggil dia muahadah, perjanjian. Jadi perjanjian muahadah, membuat perjanjian. Jadi okey, bila orang Islam sampai, dia biasanya kita kata tiga keadaan ni. Masuk Islam, tak nak masuk Islam, bayar jizyah. Tak nak bayar jizyah, perang. Itu tiga yang biasa yang diceritakan oleh da'i-da'i dan pendakwah-pendakwah lah. Sebenarnya dia ada satu lagi yang ketiga tu, sebelum berperang, iaitu muahadah, membuat perjanjian. Membuat perjanjian maknanya kita tak ada pertempuran, saya bagi jalan pada kamu untuk kamu pergi seterusnya. Jadi orang Islam tu sempat tu dia kata, okey gini, jika okey, kalau kamu tak masuk Islam lagi, tak ada jizyah, kamu buat perjanjian. Maknanya kita buat perjanjian lah. Ada perjanjian, ada muahadah, tanda tangan ni perjanjian. Maka tak ada berlaku peperangan, tak payah bayar jizyah. Tapi oleh kerana tak ada juga, barulah langgar. Langgar itulah namanya qital, perperangan. Okey, yang keempat, kita kena qital. Macam ni lah Jepun 1940 berapa, 45 ke 46 dia turun. 1940 dia turun mendarat di mana? Thailand. Dia nak masuk melalui Kota Baru, KB, dia mendarat di Thailand. So dia kata ke orang Thailand, kami tak nak langgar kamu. Kami tak nak langgar kamu. Kami ni nak guna kamu nak masuk ke Malaysia aja, nak langgar Malaysia. Thailand kata okey, kami buka jalan dengan perjanjian, jangan kamu buat apa. Buat apa pada negara kami. So negara Thailand tu ialah muahadah lah. Dia muahadah dengan Jepun. Jepun tak kacau dia. Jepun nak Malaysia. Masa itulah dia panggil muahadah. Okey, jadi dia ada 4 lah. Dia ada tempat 3, ada tempat 4. Ada tempat dakwah, jizyah dan qital. Ada tempat yang mana Nabi pergi dakwah dulu. Kalau tak nak dakwah, iaitu jizyah. Dan kalau tak nak jizyah, muahadah. Kalau tak nak muahamadah, barulah perang. Jadi orang Islam ni macam satu bomba lah. Bomba kan. Bomba tu bila dia datang, dia akan bunyi siren. Tahu tak? Dia bunyi siren. Dia bunyi siren. Jadi bila siren tadi, maka maksudnya dia kata beri jalan. Tapi kalau orang tadi, bila bunyi siren bomba, dia melintas di hadapan lah. Dia melintas di hadapan. Sekiranya dia dilanggar oleh kereta tadi, maka mati dia, mati hadar, mati katak, mati free. Tak boleh nak dakwa. Sebab apa? Dah bunyi siren pun kamu lalu pun. Kenapa? Begitulah bila orang Islam lalu untuk berdakwah dan tak nak berdakwah dan tak nak jizyah, tak nak muahadah. Kena tempur lah. Tempur tu macam mana bomba tempur tadi lah. Kalau mati macam mati katak, tak ada nilai. Tapi sebab apa? Jiwa satu orang tu bernilai. Jiwa ni satu benda yang bernilai. Sebab tu kalau pembunuhan dia panggil kita syibah amat, kita ghair amat, pembunuhan tak sengaja, dia bunuh juga, maka dia kena bayar atas jiwa tadi 100 ekor unta. Jadi kalau kamu mati tak masuk Islam dengan pertempuran, maka mati kamu mati yang tak dibela, mati hadar, macam mati katak. Begitu. Okey. Jadi okey, sekiranya sahabat dia menghantar satu rombongan. Hantar rombongan sebelum pertempuran tadi, dia hantar satu rombongan. Jadi di sini qital, di dalam qital dan di dalam berada di bawah jizyah, dua benda, qital dan jizyah.
Qital dan jizyah. Dalam qital ni nak menunjukkan secara ijmali, secara kasar bahawa kehidupan sahabat ialah kehidupan dakwah. Kehidupan sahabat adalah kehidupan dakwah. Maknanya sahabat ni mesti berdakwah. Dia tak akan berperang dulu. Perang tu pilihan ketiga atau keempat. Pilihan ketiga atau keempat. Pilihan pertama, kedua bukan menjadi pilihan pertama dan kedua. Bukan menjadi pilihan. Dia pilihan ketiga atau keempat. Perang ni pilihan ketiga atau perang adalah pilihan keempat. Tapi mula-mula asal dia dakwah. Jadi bila nak bertempur, jemaah kita ni dia akan berkemah. Dalam berkemah. Okey, kita kata satu-satu jemaah. Maulana Yusuf rahimahullah, iaitu amir dakwah tabligh yang kedua. Beliau telah menerangkan macam mana kehidupan sahabat dalam peperangan. Dalam peperangan pun kehidupan sahabat, kehidupan dakwah dan kehidupan yang dipenuhi dengan amalan-amalan yang boleh menarik rahmat dan keredaan Allah. Okey, bila kita pergi satu berdakwah, bila kita pergi satu tempat, sahabat dia tak berdakwah 3 hari. Dia tak berdakwah 40 hari. Sebab dia pergi tak ada tahu masa. Bila tak tahu, kadang balik lambat, kadang balik cepat. Dia tak ada masa di zaman sahabat. Cuma zaman kita ni, kita tentu 30 hari, tentu 3 hari, 40 hari. Itu sebagai mengambil masa-masa tertentu atas dasar pengislahan. Itulah bab lain, kita cerita semula. Okey, jadi dia pergi 3 hari. 3 hari berapa jam? 3 hari ni berapa jam? 3 hari ialah 72 jam. 3 hari adalah 72 jam. Jadi untuk menguasai medan, untuk menakluki sesatu-satu medan, sahabat hanya mengambil masa dalam masa yang singkat sahaja, tanpa masa yang panjang. Jadi masa yang panjang itu dihabiskan di mana? Okey, 3 hari pergi. Sahabat nak bertempur, nak menang perang dengan masa yang singkat. Dia tak makan masa lama, berbulan-bulan, tak payah. Makan masa yang begitu singkat saja. Bertanya sahabat muda kepada sahabat tua. Sahabat tua ni perjuangan dia, orang-orang dahulu, macam pengorbanan dia. So orang-orang muda ni dia rasa dia kuat. Sebab di zaman dia lah penaklukan kerajaan Islam telah berlaku. Maka sahabat muda telah tanya sahabat tua. Sahabat tua tanya sahabat muda. Dia kata, berapa lamakah kamu untuk menakluki satu medan, untuk menakluki satu pertempuran dalam satu medan tempur? Sahabat tua tanya sahabat muda. Sebab sahabat muda ni dia rasa dia hebat. Jadi sahabat tua tanyalah. Kadang-kadang orang hebat tu kita kena tundukkan dia sikit. Jangan dia duk rasa dia hebat sangat. Sebenarnya dia tak hebat pun. Tapi ada tempat boleh kita buat begitu. Tapi tak semua tempat boleh lah. Jadi sahabat tua tanya, berapa lama kau nak benang perang? Dia kata, kami bila nak benang perang ni, macam kami perah 7 ekor susu kambing je. Perah 7 ekor susu kambing. Dalam masa tu, bila berlakunya pertempuran, maka terus benang. Bila pertempuran kan, bila berlakunya pertempuran, mesti 7 ekor susu kambing je. Sahabat tua kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Takwa kamu telah berkurangan. Semasa kami bermula-mula bersama dengan Nabi, kami hanya mengambil masa memerah 3 ekor susu kambing sahaja. 3 ekor susu kambing sahaja kamu perah. Ya, 3 ekor. Kamu dah 7, tu dah beza dah. Yang sahabat tua ambil masa 3 ekor, yang sahabat muda ambil masa 7 ekor. Jadi Maulana Yusuf rahimahullah, ketua amir dakwah ni, dia kata 3 hingga 7 ekor perah susu kambing. Masanya lebih kurang 1 jam sahaja. 1 jam sahaja masa nak bertempur. Dan dalam pertempuran itu nak menguasai medan. Bila sahabat dia bertempur,
dia bertempur dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dialah amir-amir pertempuran di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia nak bertempur. Bila nak bertempur, nak lawan musuh, maka bila berhadapan dengan musuh, Abu Ubaidah, bila berhadapan muqabil satu sama lain, musuh telah panah orang Islam. Jadi orang Islam tak panah lagi, tak mula panah lagi. Maka orang tanya Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ya Amir, dia kata, bila kita nak mula peperangan? Dia kata, aku belum nampak lagi nusrah Allah daripada langit, maka kita tak boleh memulakan pertempuran lagi. Kalau kita memulakan pertempuran tanpa ada nusrah, maka pertempuran itu tak akan dibantu. Maka dalam satu riwayat kata, aku diilhamkan oleh Allah Ta'ala, malaikat akan turun dalam pertempuran ini selepas waktu zawal, iaitu selepas waktu tengah hari. Sebab Nabi menyerang selepas waktu sembahyang. Nabi menyerang selepas subuh, Nabi menyerang selepas zuhur, Nabi menyerang sahabat-sahabat dan Nabi ini, dia menyerang waktu subuh, dan dia menyerang waktu zuhur, dan menyerang waktu asar. Dan kita dah beritahu, doa yang paling makbul ialah doa selepas sembahyang. Sebab tu Nabi menyerang selepas subuh, selepas zuhur, selepas asar. Sebab doa tu, doa asma'u indallah. Dah kita jelaskan dulu manakah tempat yang mana kita nak berdoa. Tempat kita paling Allah terima iaitu tengah malam dan kullu duburi as-salawatil maktubah, iaitu doa selepas setiap solat fardu. Jadi selepas solat subuh nak bertempur, berdoa dulu, sembahyang berdoa. Selepas solat zuhur, selepas solat asar, maghrib isyak tak bertempur sebab waktu malam tak nampak. Okey. Jadi bila nak bertempur, dia kata tunggu. Bila dia nampak nusrah Allah, okey, Amir Ubaidah kata, Allahu Akbar. Sahabat berada di dalam barisan. Allahu Akbar kedua, sudah siap dengan senjata. Allahu Akbar ketiga, terus ke medan pertempuran. Hanya dengan masa yang sedikit sahaja, medan telah dikuasai oleh sahabat. Jadi ambil masa lebih kurang about 1 jam sahaja. 3 hingga 7 ekor ni ialah lebih kurang 1 jam sahaja. Dan kadang-kadang satu jemaah dihantar, berkemungkinanlah sahabat pergi 3 hari lah, sebab orang dakwah kata 3 hari. So 3 hari sahabat tak ada 3 hari, tak ada 3 bulan, tak ada 4 bulan, seluruh hidup dia. Jadi pergi 3 hari. 3 hari ni 72 jam. 72 jam ni mengambil masa hanya 1 jam sahaja untuk memenangi medan dan menakluki pertempuran tadi. Di manakah masa dihabiskan dalam 71 jam. 71 jam ni, di manakah masa itu dihabiskan oleh sahabat? Dan tak ada siapa yang korek rahsia 71 jam tadi. Di dalam kitab-kitab yang besar, kitab-kitab sirah Ibnu Hisham, Tarikh Ibnu Wakhdi, sirah ni kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang panjang, berpuluh-puluh jilid. Jadi orang tak nak baca dah. Zaman-zaman sekarang, zaman talkhis, zaman ringkas, nak baca mudah. Jadi bila buat cerita perperangan, bila buat cerita pertempuran, Muawiyah the Legend, kita baca cerita buku-buku kecil-kecil lah, Muawiyah the Legend. Apa gambaran dalam buku tadi? Di gambaran di depan buku tadi, Muawiyah the Legend, dia akan lukis satu orang lelaki yang menaiki kuda, terhunus di tangannya pedang, dan bertitik di hujung pedangnya tadi darah, di belakangnya wanita beberapa orang, dan dipenuhi dengan anak-anak yang kecil. Apa gambaran di situ? Islam adalah teroris. Islam adalah teroris. Islam ni kerja dia duk menunggang kuda, nak perang orang je. Pedang dia sentiasa terhunus, darah menitik di pedangnya, di belakangnya beberapa wanita kahwin banyak,
dan anak ramai. Itulah kehidupan Islam. Nafsu semata-mata, bunuh orang, nak bunuh orang, hidup dengan isteri yang ramai, anak pinak yang banyak. Itu satu gambaran yang salah di dalam Muawiyah the Legend. Sebagai contoh lah, itu satu gambaran yang salah. Sedangkan Islam bukan begitu. Nak bertempur tu berdakwah dulu. Nak bertempur tu berdoa dulu. Pertempuran ialah jalan yang ketiga atau jalan yang keempat yang kita panggil dia qital. Yang kita panggil dia qital. Jadi, dalam pertempuran tak ada. Jadi, manakah masa yang dihabiskan dalam 71 jam? Kerana masa untuk memerangi peperangan pertempuran hanya 1 jam. 71 jam ni lah sahabat penuhi dengan amalan-amalan menarik rahmat Allah. Dalam kisah Hayatus Sahabah di jilid ketiga, orang Cina, orang-orang Barat, orang-orang Rom telah menghantar surat kepada orang Cina untuk mendapat bantuan mereka nak bertempur dengan orang Islam. Sebab orang Islam ni dah hebat masa tu. Dengar saja tentera Islam belum sampai, hati dah kecut perut dah. Sebulan lagi tentera Islam belum sampai, dah kecut perut dah. Jadi Rom ni nak bertempur dengan Islam, mendapat bantuan Cina. Cina kata, bayangkanlah, ceritakanlah sifat orang yang kami nak bantu kamu semasa di dalam pertempuran. Qiyamul Lail, Shaumid Dahar. Dia kata orang ni sepanjang malam berdiri depan Tuhannya. Sepanjang hari berpuasa. Cina kata, Masya Allah. Kalaulah tentera yang kami nak hadapi ini bersifat sedemikian, kalau kami menghantar rombongan pertama, tentera yang begitu ramai, bilangan pertama berada di negara kamu dan bilangan terakhir berada di negara kami. Maksudnya panjangnya tentera, ramainya tentera. Bilangan pertama berada di tempat kamu dan bilangan terakhir di tempat kami. Sebegitu ramai sekalipun, kami tak akan menang dengan mereka sebab kami bukan lawan mereka, kerana kami terpaksa melawan Tuhan mereka. Dan jika kami melawan Tuhan mereka, sampai bila kami tak menang. Itu kehidupan sahabat. Orang Islam tu dah tahu dah. Sahabat ni, dia akan dakwah dulu, baru dia perang. Perang itu pilihan ketiga dan keempat. Dia dakwah dulu. Last kali kedua jizyah. Ajak dulu, dakwah dulu. Itu orang yang telah tahu. Dan mengambil masa yang begitu sikit. Dengan masa 1 jam tadi, Abu Ubaidah bin Jarrah ambil masa 1 jam. Saya bawa satu kisah di sini. Qital dalam sahabat, kita baca di sini. So penerangan tu tinggal dulu, kita baca, lepas tu kita akan bagi penerangan lagi. Qital, sahabat ada dua, difa' bertahan dan iqdam menyerang. Nabi banyak bertahan daripada menyerang. Dalam qital sahabat sebelum berperang, mereka akan berdakwah dulu. Hatta orang kafir yang ditawan setelah diperangi sebelum diberi dakwah, mereka telah meminta pengendalian daripada khalifah untuk memansuhkan peperangan mereka. Bahkan keputusan qadi bahawa penawanan itu dimansuhkan dan tentera Islam perlu keluar daripada tempat penawanan itu. Ini berlaku kerana orang kafir pun mengetahui bahawa jihad sahabah maksudnya dakwah Islam. Bukan pertempuran, bukan pembunuhan. Ialah maksud sahabat, ialah Islam. Orang kafir tu tahu dah. Bila orang kafir tahu, dia kata orang Islam serang kita, belum dia dakwah lagi kita. Dia dah serang kita. Dia telah membuat pengaduan kepada khalifah Islam. Jemaah dihantar, tentera dihantar, tentera tak ditanpa berdakwah. Maka dia kata, penaklukan ini tak aci, tak boleh kira, tak aci. Sebab apa? Sebab tanpa dakwah. Orang Islam telah tahu. Orang Islam, orang bukan Islam, tahu apa itu sahabat dan apa itu Islam.
Allah, kitab itu sendiri menunjukkan kehidupan sahabat dakwah. Kehidupan tu dalam 3 hari tu, orang kurang tu, kehidupan mereka tu dakwah. Apabila satu jemaah sahabat keluar, contohnya selama 3 hari, saya beritahu, ada 72 jam masa yang digunakan untuk mengalahkan musuh adalah waktu yang singkat. Sahabat tua bertanya kepada sahabat muda, berapa lama masa yang digunakan untuk mengalahkan musuh dalam medan tempur? Sahabat muda mengatakan selama 7 kali perahan susu kambing. Kata sahabat tua, inna lillah, kami hanya gunakan waktu selama 3 perahan susu kambing sahaja. 3 hingga 7 perahan susu kambing, anggarannya 1 jam. Oleh itu baki selama lebih kurang 71 jam digunakan untuk dakwah dan amal. Berdakwah satu sama lain, beramal. Jadi berdakwah dan beramal. Jadi 71 jam tu habiskan masa dengan amalan-amalan, dengan dakwah dan amalan-amalan Islam. Tunjukkan amalan Islam tadi secara practically, secara amaliyah. Allahu Akbar. Itu kehebatan sahabat. Yang mana? Jadi zaman sekarang zaman touch and go. Zaman touch and go pula Ustaz. Maksudnya bila kena tol, dia kena ada touch and go. Touch and go pun dah lambat dah. Kita pakai mula-mula bayar manual. Sebelum touch and go lagi kena bayar manual, beratur, kena ambil tiket, kena bayar manual. Payah. So zaman touch and go, touch and go pun dah rasa lewat dah. Pakai smart tag pun dah lewat dah. Pakai apa dia dah? RFID, radio frequency dah. Cepat dah. Kalau negara-negara maju, dia tak pakai RFID dah. Dia hanya cuma ada satu tengah jalan tu, dia ada satu sensor aja. Kalau Singapura tu dia tak ada tol pun, dia ada satu sensor aja. Lalu kawasan tu dia ada sensor. Siapa yang tak berbaki kad, dia kena saman. Sebab dia lalu sensor tu tak ada duit. So RFID pun lambat dah. So zaman nak cepat. Zaman manusia mengaji nak talkhis. Zaman manusia mengaji nak cepat. So bahas tertentu. Minta maaf, kalau ngaji universiti tak ngaji detail kulit ke kulit. Dia akan bahas bab-bab dan tajuk-tajuk. Itu ngafal tajuk-tajuk bab-bab, berapa orang Islam. Jadi bila berapa orang Islam bertempur, berapa mati, berapa telah dibunuh, mana orang Islam telah takluki, itu hanya satu data. Sedangkan kehidupan data itu berada di dalam kitab-kitab yang tebal, iaitu di dalam Tarikh Ibnu Waqdi, Syarah Sirah Ibnu Hisham, dan banyak lagi kitab-kitab yang tebal yang menceritakan seluruh kehidupan orang Islam, iaitu sahabat, tanpa digali dan dikorek oleh kita semua. Dan kita hanya menengok luaran, kita mengatakan Islam itu peperangan. Dan itulah perkataan jihad yang dimaksudkan, yang tidak difahami oleh masyarakat. Itulah ini kena dengar 3 kali ni, bukan kena dengar 2 kali ni, kena dengar 3 kali ni. 2 kali pun pening kepala lagi nak faham dia. Ni kena dengar 3 kali. Ahmad Nobli Muhammad kena dengar 3 kali saya rasa. 3-4 kali tak apa kena dengar. Sebab satu susunan, saya nak susun dia. Ini ni diceritakan oleh, ni dalam bayan Maulana Yusuf Rahmatullah Alaih. Itu saya campurlah sedikit sebanyak pengetahuan saya. Dan selalu ustaz kami menceritakan benda ni. Bila tajuk mengaji Kitabul Jihad, Maulana Abdul Rahman akan cerita benda ni. Di setiap ajib Maulana Abdul Rahman cerita. Dan kita dengar berkali-kali. Saya dengar ni dah 20 kali lah. Saya cakap tak tahu berapa puluh kali lah. Saya dengar masa belajar tu berpuluh-puluh kali. So, bentaran kisah ini. Tak apa. Ya. Jadi kehidupan sahabat ni, walaupun dalam pertempuran, kehidupannya dakwah dan beramal. Amal tak tinggal. Amal terus. Sebab tu saya bawa dalam peperangan Qadsiyah. Satu peperangan. Qadsiyah ni satu peperangan yang begitu besar tempurnya. Orang Islam dengan orang-orang Farsi. Satu peperangan yang besar. Orang-orang Farsi, peperangan Qadsiyah.
Jadi orang dalam peperangan Qadisiyah ni, iaitu orang Farsi akan menghadapi orang Islam. Orang Farsi akan menghadapi orang Islam. Dalam orang Farsi, kedatangan mereka seramai 200,000. Orang Islam hanya 30,000 sahaja. Jadi orang Farsi ni dia tak boleh nak bertempur dengan orang Islam, dia takut. Maka dia mendapat bantuan Yahudi yang tahu selok-belok negara Arab, yang duduk di negara Arab, selok-belok negara Arab, pandai cakap Arab dan selalu tahu selok-belok peperangan negara Arab. Sebanyak 60,000 yang berada di hadapan, tentera hadapan, dia panggil Muqaddamatul Jaish. Dia duduk depan. Jadi dia 200,000, dia takut mati. Orang kafir ni dia takut mati. Orang Islam duduk depan. Sebab tu Sayyidina Khalid kata, kami ada satu orang, kami ada satu rombongan dengan kami, matinya disukai sebagaimana kamu suka untuk meraihkan kemenangan dengan arak-arak di mulut kamu. Tapi kami ada satu golongan yang mana matinya disyukai dan disukai di dalam pertempuran itu. Sebab matinya mati syahid. Okey. Jadi 60,000 Arab yang Yahudi yang boleh bercakap Arab, tahu elok-belok cakap Arab, dan 200,000 nak bertempur, 260,000 lah nak bertempur dengan 30,000 sahabat. Jadi selok-belok, orang tak pandai nak selok-belok negara Arab. Dia kata kita orang Arab. Kalau kita tengok tentera mujahidin yang nak lawan tu, tentera mujahidin yang nak lawan apa? Yang nak lawan di Afghanistan, nak lawan Rusia tu. Tuan-tuan, dia makan apa? Dia makan apa? Satu tentera tu saya tengok, dia kata dia makan apa? Dia kata kami makan gur. Gur ni ialah, kalau kita agak ni lah, gula Melaka. Dibuat daripada air tebu, dan di dalam air tebu tadi dia akan buat gula Melaka, keping itu, tapi dia akan letaklah badam, chestnut, akhrut, so makanan-makanan yang kering yang berkhasiat tu, chestnut, badam, hazelnut, so dia letak ke kacang lah di dalam, digaul dengan bersama dengan digaul dengan bersama gula Melaka, dia ketul-ketul itu, dipanggil gur dalam bahasa Parsi dan Urdunya. Dan dia buat roti kering. Dia bakar roti, dia keringkan di tengah padang, dia kering. Dia roti basah tu dia berat, dia keringkan roti tu jadi ringan, keras roti tu. Dia letak belakang dengan beg dia. Nak pergi tempur, dia letak good, dia letak roti kering kat belakang. Bila lapar, time nak makan, roti tu kena rendam air supaya jadi lembut. Roti tu gigit masa lembut, dan gigitnya gula Melaka yang dicampur buah-buahan kering tadi sebagai kuahnya, dan roti yang dibasahkan tadi sebagai lautnya dan sebagai makanan asasnya. Makan tu je nak bertempur. Kawan ni kena goreng daging burger dulu baru boleh bertempur nak makan tu. Anak murid saya, contoh dia, satu nak bagi contoh, kita ni orang yang begitu lemah. Anak murid saya, dia mengaji dengan saya di Seri Petaling, kelas 5. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi Tomboro, tempat tu ada mujahadah. Jadi kita belajar tempat mujahadah. Saya kata, kau belajarlah di sini dulu, habis kau pergi sambung sana. Ustaz tak larang pun, tapi tak ada istiadat, tak ada kemampuan. Kena bina kemampuan dulu. Dia kata nak juga pergi. Saya kata kat dia sebelum dia pergi, kamu ni makan Pizza Hut, boleh ke kamu makan tempe hut? Pizza Hut dengan tempe hut. Ya, kat Indonesia tu mana ada lauk kau makan kat pondok tu, tempe je, tempe hut. Engkau ni anak orang kaya, tiap-tiap minggu, masa tu awal tahun 2000 tu, tiap-tiap minggu datang Pizza Hut delivery. Saya kata, Pizza Hut delivery cari saya, letak atas nama saya. Dia kata, Ustaz, ada pelajar Ustaz ni order ni. Saya kata, saya pun tak makan Pizza Hut delivery. Saya pun tak makan Pizza Hut delivery. Dia order. Saya kata, kau makan tiap-tiap minggu Pizza Hut, macam mana kau boleh makan tempe hut? Bunyi tempe hut pula. Dia pergi sebulan balik. Pergi sebulan mengajar tak tahan, balik. Lepas balik,
Saya kata, kenapa? Betul lah Ustaz, Tempe Hut lah, tak ada Pizza Hut. Baru tahu. Jadi orang-orang barat ni dia makan mewah, makan dia pelik, makan dia susah. Nak bertempur padang pasir macam mana? Sebab tu kalah di Afghanistan, orang-orang Rusia kalah. Kalah di segi jasmani pun kalah dah pertempuran tadi. Kehebatan. Begitu. Jadi orang-orang Farsi ni nak lawan orang Islam di Qadisiyah. Mana boleh lawan, tak tahu. Letak orang Arab. Berlakunya pertempuran. Saya nak beritahu amal sahabat. Amal yang dilakukan oleh sahabat. Amal yang dilakukan oleh sahabat ni ialah macam mana? Masa tu ketua amir dia yang bertempur tadi di Qadisiyah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan di antara penglimanya ialah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid buat mesyuarat. Dia kata, esok nak bertempur ni, kita nak lawan 60,000 ni, tentera di hadapan ni. Khalid kata, bagi saya lawan seorang je lah. 60,000 tu tak ada apa pun lah. Astagfirullah. Seorang lawan 60,000. Seorang lawan 60,000. Abu Ubaidah bin Jarrah kata, saya nak Abu Ubaidah bin Jarrah kata, mana boleh seorang lawan 60,000. Kalau begitu Amir Sa'd bagi 6 orang. Bagi 5 orang, termasuk saya 6 orang. So, saya nak lawan 6 orang, lawan 60,000. Satu lawan 10,000. Abu Ubaidah bin Jarrah kata, mana boleh lawan macam tu. Ini bahasa kita lah. Okey, Khalid kata gini aja, Amir Sa'd, bagi 60 orang je. 60 ni nak lawan dengan 60,000. Satu lawan 1,000. Jadi, bila diberi 60 orang, maka apa Sayyidina Khalid kata? Apa Sayyidina Khalid kata? Sayyidina Khalid kata, 60 orang ni, bila esok nak bertempur, 60 orang ni malam ni tak boleh tidur. Tak boleh turun daripada sejadah. Kena berdiri sepanjang malam. Sebab kena berdiri sepanjang malam. Nabi nak menghadapi Badar pun 8 jam Nabi doa. Nabi kan, kita dah cerita bab Badar tu 17 Ramadan dulu. Kita cerita macam mana kisah Badar. Nabi pun doa 8 jam. Doa 8 jam. Nabi doa 8 jam. Ya Hayyum Ya Qayyum malam tu. So Khalid kata, Sayyidina Khalid kata, boleh 60 orang ni yang nak ikut aku. Nak ikut aku. Tapi jangan jos mata-mata. Jos tu mesti ada dengan persiapan. Macam mana sahabat membuat persiapan. Macam mana membuat persiapan. Jadi, okey, 60 orang tu sepanjang malam tak turun daripada tikar sembahyang. Yang selebihnya di antara 30,000 tu, lepas 60 orang di antara 30,000 tu, okey, boleh bangun, boleh tidur, boleh tahajud, boleh apa. Tapi 60 ni nak duduk depan ni mesti dengan amal. Allahu Akbar. Macam mana Allah memberi pertolongan, iaitu dakwah dan amal. Dakwah dan amal. Okey, dalam peperangan Qadisiyah, kafir berjumlah 200,000 dan orang Islam hanya 30,000. Orang kafir telah menyediakan orang Yahudi, Arab yang boleh berbahasa Arab selama 60,000 orang sebagai muqaddamatul jaish, yang berada tentera di hadapan. Sayyidina Khalid meminta beliau seorang untuk bertempur dengan tentera kafir, tetapi tidak dibenarkan oleh Sayyidina Umar. Atas layanan Sayyidina Umar lah, Abu Ubaidah bin Jarrah tadi tu. Akhirnya sebab Sayyidina Umar hantar Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya 60 orang dipilih untuk bersama Sayyidina Khalid. Siapa yang hendak turun dalam medan pertempuran esok, malamnya sibuk dengan beribadat dan memohon doa kepada Allah. Apa 71 jam tu? So nak korek 71 jam tu. Bukan hanya korek 1 jam saja, bukan ambil data saja. Orang tabligh pun ambil data sekarang. Amalan pun tak ada. Jadi kita nak bawa kepada amalan, bukan hanya data. Data diperlukan. Penting, amat penting. Tapi amalan teramat penting. Sama ada infradi maupun ijtimai. Okey. Oleh itu, perkataan jihad tidak lagi memberi makna kita, iaitu pertempuran sahaja, bahkan ia memberi makna dakwah dan pertempuran. Maulana Ilyas telah ditanya, hadis-hadis fadilat untuk berperang digunakan dalam dakwah?
So mana Ilyas yang memulakan dakwah, dia kata, kenapa tuan? Ulama-ulama telah membuat satu persoalan. Ulama kata, kenapa tuan guru telah mengambil hadis-hadis peperangan untuk sabitkan sewaktu bermujahadah, keluar jalan Allah bermujahadah ni sabitkan dalam hadis-hadis peperangan, sedangkan hadis-hadis itu disabdakan oleh Rasulullah semasa pertempuran, bukan hanya berdakwah saja semasa pertempuran. Tapi kenapa ambil sabitkan dakwah itu dengan hadis peperangan? Okey, sebab tu kita kata satu-satu kaitan tadi dia ada ilah tashbih. Kita dah belajar tashbih. Boleh? Tuan-tuan baru belajar tashbih 2 hari lepas kan? Musyabbah bihi, musyabbah, huruf tashbih, dan wajah tashbih. Jadi tuan-tuan yang mengikuti saya, saya akan memperkenalkan pada tuan-tuan peringkat demi peringkat perkara yang mungkin baru didengar oleh tuan-tuan, tapi perkara ni amat penting untuk kesinambungan seterusnya di dalam hadis. Sebab tu siapa habis jilid 1 ni dengan saya dengan detail, insya-Allah jilid-jilid seterusnya dia akan mudah di dalam memahami kehendak pengarang. Okey, bagus. Jadi tengok fadilat. Jadi fadilat untuk berperang digunakan dalam fadilat berdakwah. Hadis la ghadwatun aw rahatun fi sabilillah ialah berkenaan dengan qital semasa pertempuran, bukan semasa berdakwah sahaja. Kenapa hadis ini disabitkan untuk keluar dakwah, keluar jari sepagi sepetang jalan Allah, keluar dakwah lebih baik pada dunia, sedangkan hadis ini hadis qital, hadis semasa pertempuran? Jawab Maulana, kita lihat daripada 2 sudut. Dan dia nak tashbih dia, tashbih. Dalam sudut usul fiqh, ada satu hukum dia panggil hasan li ghairihi. Ada satu hukum dia panggil hasan li zatihi. Apa maksud hasan li zatihi? Perintah tadi baik dan untuk maksud yang baik. Perintah tadi dia satu perintah yang baik, maksud dia adalah baik. Okey, dia panggil hasan li zatihi. Satu lagi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Tengok pada perintah tadi, tengok pada perkara tu dia tak baik, dia qabih, dia buruk. Dia tak baik, dia qabih, dia buruk. Tetapi maksud dia baik. Maka oleh kerana maksud dia baik, maka dia menjadi terbaik. Okey, tengok. Dakwah ni apa maksud dakwah? Ud'ullah hawid'ur rahman. Dakwah ni apa dia? Ud'ullah hawid'ur rahman, mengajak manusia kepada Allah dan mengajak manusia kepada Rahman, iaitu mengajak manusia kepada sifat-sifat Allah. Dakwah ni kita ajak manusia kepada Allah, mengajak kepada zat Allah, mengesakan Allah, membesarkan Allah, dan ud'ullah hawid'ur rahman, dan mengajak manusia kepada sifat-sifat Rahman. Salah satu daripada sifat Allah yang 99 nama tu sifatur Rahman, mengajak manusia kepada sifat-sifat Allah. Salah satunya sifatur Rahman. Itu hak baik. Jadi maksud dakwah ni apa dia? Meninggikan kalimah Allah. Maksud dakwah ni apa dia? Untuk li'a'la'i kalimatillah. Li'a'la'i kalimatillah. Li'a'la'i kalimatillah. Li'a'la bukan a'la tu jamak, i'la tu masdar. Li'a'la'i kalimatillah, kerana meninggikan kalimah Allah. Jadi dia dah baik dah mengajak pada Allah dan nak meninggikan kalimah Allah, maka dia menjadi hasan li zatihi. Qital, perang, pembunuhan. Nampak pergi pancung orang, pergi petakir orang, pergi tikan orang, mati orang. Itu satu benda buruk lah, qabih lah. Tapi dibenarkan kerana maksudnya tadi. Maksud dia sama dengan maksud dakwah. Li'a'la'i kalimatillah. Dakwah maksudnya, dakwah mengajak kepada Allah, maksudnya li'a'la'i kalimatillah, dia hasan li zatihi. Qital ni dia hasan li ghairihi, dia dibenarkan atas satu maksud, iaitu li'a'la'i kalimatillah, atas dasar untuk meninggikan kalimah Allah. Nak meninggikan kalimah Allah. Jadi satu benda dakwah ni,
Qital ni satu benda. Hadis ni semasa qital, semasa pertempuran. Jadi satu benda tak elok, kerana maksud yang elok, pahala dia sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jika satu benda tadi baik dan maksudnya baik, sepatutnya dia mendapat 2 kali ganjaran pahala. Boleh faham? Dakwah, qital, dia qabih, dia tak elok, tapi dia dibenarkan kerana li'a'la'i kalimatillah. Dia panggil hasan li ghairihi. Tapi dakwah itu hasan li zatihi. Dia benda yang baik, mengajak manusia kepada Allah dengan maksud li'a'la'i kalimatillah. Jadi satu maksud yang baik, tujuan yang baik, satu maksud yang tak baik dengan tujuan yang baik dapat pahala sepagi sepetang. Kalau dua-dua baik, sepatutnya 2 kali ganda. Tapi hadis tu tidak ada lafaz hadis yang seumpama itu, maka saya memadai dengan hadis la ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Saya harap tuan-tuan faham. Okey, kita pergi baca-baca. Maulana Ilyas ditanya, kenapa hadis-hadis fadilah untuk berperang digunakan untuk fadilah dakwah? Hadis wala ghadwatun aw rahatun fi sabilillah tadi ialah berkenaan dengan qital, bukannya dengan berdakwah. Kenapa hadis ini disabitkan untuk keluar berdakwah? Jawab Maulana, dilihat dari sudut usul fiqh, apakah maksud qital? Qital ialah maksud dia i'la'u kalimatillah, li'a'la'i kalimatillah ataupun i'la'u kalimatillah. Kalau tak ada li tu, huruf ja tu li'a'la'i ataupun i'la'u kalimatillah. Begitu juga dengan maksud dakwah. Maksud yang sama. Qital ialah pembunuhan pada zatnya, pada babnya adalah buruk, tetapi menjadi hasan li ghairihi kerana maksud i'la'u kalimatillah. Oleh itu qital itu qabih, tetapi kerana maksudnya yang baik, maka pahalanya sebegitu tinggi. Jadi bagaimana pula dengan dakwah yang pada zatnya baik dan maksudnya ialah i'la'u kalimatillah. Qul ud'ullah wad'ur rahman, itu maksud dakwah. Ajak manusia kepada Allah dan ajak manusia kepada sifat Allah, maka sepatutnya dakwah itu mendapat 2 ganjaran berbanding dengan sesuatu yang buruk, tetapi disebabkan maksud yang baik, maka ia mendapat ganjaran. Akan tetapi hadis yang menyebutkan tentang ganjaran yang paling tinggi ialah hadis ni, la ghadwatun an Anas radhiyallahu anhu qala la ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha wa huwa ba'd al-hadis rawahu Bukhari fi bab sifatil jannah wan nar. Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sepagi sepetang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Oleh itu saya, kata Maulana Ilyas, telah memadai dengan hadis ini. Sepatutnya dakwah mendapat ganjaran yang lebih besar, tetapi tidak ada nas yang lebih besar ganjarannya daripada hadis ini. Maka saya berpada dengan nas ini. Ini jawatan dalam ilmiah lah, jawapan yang ilmiah. Jihad. Nabi kata al-jihad. So balik pada hadis tadi. Tahu nak masuk hadis tadi. Al-jihadu madin. Jihad yang sentiasa berterusan. Bila kita sebut jihad, maka terpancarlah di fikiran kita sekarang bukan hanya memberi makna qital, tapi memberi makna dakwah kalimah dan memberi makna qital. Tuan-tuan baru boleh faham. Bila sebut al-jihadu madin, dulu kita kata jihad sentiasa berterusan, makna kita kena perang sepanjang masa. Salah makna tu. Al-jihadu madin, jihad yang sentiasa berterusan. Jadi kehidupan Nabi ada 2 kehidupan. Kehidupan Mekah dan kehidupan Madinah. Kehidupan Mekah dan kehidupan Madinah. Kehidupan Mekah selama 13 tahun hanya ada dakwah tauhid dan kalimah, dan kehidupan Madinah 2 sekali, iaitu kehidupan dakwah dan kalimah dan kehidupan qital. Jadi manakah yang mendominasinya? Qital sahaja atau dakwah? Tengok. Jihad
sentiasa berterusan. Allahu Akbar. Jadi yang mendominasi kehidupan Nabi, maknanya di Mekah Nabi berdakwah semata-mata dakwah tauhid dan kalimah, dan di Madinah dakwah tauhid dan kalimah tetap ada. Di samping itu perjuangan dan pertempuran. Jadi pertempuran dalam masa 23 tahun hanya sedikit dibandingkan dengan masa dakwah kalimah dan dakwah kepada kalimah dan tauhid. Jadi dakwah tauhid ini lebih banyak masanya dibandingkan dengan qital. Jihad tauhid ni lebih banyak sebab jihad tauhid di Madinah semua jihad tauhid. Di Madinah di Mekah semua jihad tauhid. Di Madinah jihad tauhid dan jihad qital. Okey. Jihad itu sentiasa berterusan. Jihad ini sentiasa berterusan. Maknanya tak boleh berhenti ya. Dia kata jihad tak ada dah, dakwah tak ada dah sekarang. Habis dah. Mana dakwah boleh berhenti? Maksudnya jihad tu dakwah lah. Mana dakwah boleh berhenti? Kita pun tak boleh berhenti. Jihad, dakwah pun tak boleh berhenti. Orang kata dakwah tak ada dah, habis dah dakwah. Sekarang bukan zaman dakwah dah. Dia kata orang dah tahu Islam dah. Tak, Nabi kata jihad tu madhi. Dakwah dan jihad itu maksudnya dakwah bitauhid dan qital itu sentiasa berterusan. Tak akan habis. Bila habis? Sentiasa berterusan dalam kehidupan Makkiyah dan kehidupan Madaniyah. Kehidupan Makkiyah dakwah dan kehidupan Madaniyah ialah kehidupan dakwah bitauhid dan qital. Dakwah lebih mendominasi daripada qital di dalam kehidupan Nabi. Semenjak baginda diutuskan, jihad akan berterusan sehingga umat ijabah an yuqatila hazihil ummah. Hazihil ummah ni ialah ummah ijabah, orang Islam lah. Orang Islam nanti akan berperang dengan Dajjal. Maksudnya semenjak Nabi di atas sampai perang dengan Dajjal, dakwah tak habis, qital tak habis. Dakwah tak habis. Bukan kita saja, bukan maksud kita saja. Kita tak habis-habis, perang tak habis-habis, tempur tak habis-habis. Tak, bermaksud apa dia? Qital tadi. Baru bermaksud qital dan dakwah. Sentiasa berterusan. Semenjak Nabi diutuskan, sentiasa berterusan. Dia tak boleh berhenti. Tak ada benda yang boleh berhentikan dalam berdakwah kita. Bertempur tu kita tengok juga masalah dia. Kena bertempur ke tak bertempur ke. Nak bertempur tu pun ada syarat juga tadi. Berdakwah dulu, lepas tu jizyah dulu, muahadah dulu, pilihan ketiga dan keempat baru bertempur. Panjang cerita dia. Saya dah cerita ni dekat sejam setengah dah. Sejam lebih dah saya cerita. Sejam 20 minit dah. Dengan qital sahaja. Jadi tuan-tuan kena tengok 2-3 kali baru boleh faham. Baru faham tu faham dah. Nak lekat tu. Nak lekat tu benda tu. Saya pun dengar 20 kali dan saya cakap apa yang beratus-ratus kali dah. Itu pun saya tertinggal lagi. Itu pun tak amal lagi. Tak tahu lah. Saya lah tak amal. Tuan-tuan insyaAllah boleh amal. Jadi kezalim. Jadi kenapa? Wala yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Dakwah ni tak boleh dihentikan. Tak boleh mana-mana kuasa yang membatalkannya. Tidak ada suatu benda yang boleh membatalkannya. Sebab dia walaupun kezaliman daripada raja yang zalim dan keinsafan daripada raja yang insaf. Dua-dua tadi. Kalau raja insaf, semua orang dah insaf, semua orang dah baik, masa tu pun dakwah tak boleh tinggal lagi. Apatah lagi kalau raja yang zalim, masa tu tak boleh tinggal. Kalau raja yang zalim, yang insaf pun tak boleh tinggal juga lagi. Kena faham. Wala yubtilu jawru jairin wala adlu adilin. Allahu Akbar. Kezaliman seorang yang zalim tidak boleh membatalkan jihad. So jihad dah faham dah. Dakwah dan qital. Tak boleh membatalkan jihad tadi. Semua saya guna perkataan jihad sebab tuan-tuan dah faham dah sekarang makna jihad tadi. Jadi kezaliman seorang yang zalim tidak membatalkan jihad. Yakni jika perintah jihad itu dikeluarkan oleh pemimpin yang zalim, mesti kita patuhi untuk melawan musuh yang berdatang pada kita. Orang luar nak mari bantu kita, kita tak tahu dia siapa.
Kita minta bantuan orang luar. Tak tahu Mak Saleh mana, tak tahu orang putih mana, tak tahu siapa nak mari bantu kita. Misal contohnya di negara kita, tak tahu, kita tak tahu. Dan kita tahu orang yang memerintah kita, dia taklah baik sangat. Maka jika dia mengeluarkan perintah untuk melawan orang luar, maka kita harus taat. Kita harus taat. Kita tak boleh sekongkol dengan orang luar sebab kita tak tahu hati budi orang luar. Kita tahu hati budi kita. Kita tahu orang kita jahat-jahat pun kita tahu orang kita. Tak baik pun kita tahu bangsa kita. Tak suka berperang, tak suka bergaduh. Kalau berperang pun perang mulut je, tak pernah bertempur sampai mati-mati. Kita tak tahu orang luar. Kalau kita dapat bantuan luar, kita tak tahu orang luar hati buruk dia macam mana. Sebab tak ada siapa tahu. Wa ma tukhfis sudur, hanya Allah Taala saja. Jadi sebab itu ulama buat clear di situ. Salah satunya lah. Jadi janganlah gitu. Salah satu ulama kata, jika dikeluarkan oleh pemerintah zalim, kita kata pemerintah zalim keluar macam tu, mesti kita patuhi. Kita kena patuh. Pasal nak lawan orang luar kita tak tahu. Untuk selamatkan, defend negara kita daripada musuh. Apatah lagi jika dikeluarkan oleh pemerintah yang adil. Pemerintah adil ala ra'si wal ain, kejunjung, perintah dijunjung tuanku. Patut menjunjung perintah tuanku. Jadi apatah lagi pemerintahan tidak membatalkan, apatah lagi jika dikeluarkan oleh pemerintah yang adil dan pemerintah kezaliman pemerintah itu tidak membatalkan perintah jihad yang dikeluarkan. Walaupun dia zalim, dia perintah kita sekarang kita nak bertempur dengan musuh kita. Dia zalim, mana kita boleh bantu dia? Tak, sebab hak zalim dalam negeri kita tahu dengan zalim, hak luar negeri kita tak tahu baik buruk dia. Mana kita tahu ya? Baik buruk dia. Mereka mana kita tahu? Baik buruk dia. Mana kita tahu mereka baik buruknya? Dia kata dia aja baik, orang lain semua tak betul lah kau. Terkeluar juga dah. Tak keluar dah tadi. Terkeluar juga. Mana kita tahunya kita nak bersama dia, dia bantu kita. Jadi, walaupun pemerintah sekiranya kita tak tahu zalim, kita sendiri zalim pun tak tahu, kita tak boleh nak kata kau orang munafik tak munafik. Kita munafik pun tak tahu. Kita dah belajar bab munafik kan. Maksud kedua, itu maksud pertama. Maksud kedua ialah jika seluruh dunia dipenuhi dengan kezaliman. Dunia ni semua dengan kezaliman. Tadi dari segi pemerintah juga dunia ni semua kezaliman. Atau keadilan. Semua dah adil dah. Semua zalim dan adil. Dalam keadaan itu pun jihad tidak terbatal. Jadi semua orang merintah dah adil dah semua. Apa semua dah baik habis dah semua. Kalau hak zalim tu tak apalah, kita fahamlah, kita kena buat untuk menarik rahmat Allah. Hak adil tu, pemerintah dah adil dah. Itu kena buat lagi, tak boleh tinggal lagi. Dakwah ni, tak boleh tinggal lagi jihad ni. Atau raja yang adil tetapi kafir. Raja tu adil, dia kafir. Dalam keadaan ini pun jihad tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya kalau kita dapat pemerintah tu kafir tapi adil. Tuan-tuan kan tahu kan 22 bulan. 22 bulan. Benda ni dah kita hadapi dah. Ni orang kafir tu. Dalam orang kafir, jika dia adil sekalipun, dia mendakwa dia adil sekalipun, dan dia raja kafir dan dia adil, tetapi kafir dalam keadaan adil, masa tu pun kita rasa tak apalah, dia walaupun kafir tak apa, bagus adil. Masa tu pun kita tak boleh tinggal dakwah, kita tak boleh tinggal jihad. Perjuangan mesti diteruskan. Al-jihadu madin, al-jihadu madin, musba'asani Allah an yuqatila akhiru hasihil ummati dajjal. Maksud ketiga, jika raja-raja zalim atau raja kafir yang adil, keadaan ini pun tidak membebaskan tanggungjawab jihad ke atas rakyat. Ketiga, beriman dengan takdir akan diterangkan di dalam bab takdir.
Babu takdir. Ya, babu takdir. Masya Allah. Jadi saya tidak menyembelahi mana-mana pihak. Saya tak termasuk yang hidup dan yang mati. Cuma saya nak terangkan hadis ini sahaja. Jadi tuan-tuan jangan sabitkan saya pula kan. Saya cuma nak terangkan hadis-hadis ni sahaja. Saya tidak termasuk yang hidup dan yang mati. Jadi tuan-tuan jangan bagi contoh lah pula nanti usah sunung gini. Tak. Saya nak terangkan hakikatnya itu. Al-jihadu madin. Madhi itu perbuatan yang telah lepas. Tapi dia madhi ni sesuatu benda yang telah lepas. Kalau al-madhi telah lepas. Kalau madin berterusan. Dia terjemah berterusan. InsyaAllah kita terus istiqamah, beri azam dan istiqamah kita, istikhlas kita dan ikhlas kita. Itulah sesuatu amalan yang teramat susah. Bitaufikillah, dengan taufik dan hidayat daripada Allah sahajalah kita dapat meneruskannya. Dengan istiqamah, dengan istikhlas dan dengan istikhlas dan dengan ikhlas. InsyaAllah semoga Allah SWT memberi taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk kita beramalkan. Jadi agak panjang, 1 jam lebih kurang 1 jam setengah buat jihad saja hari ini. So makna ni mungkin dia akan faham tapi nak cerita tak, tuan-tuan kena dengar. Tuan-tuan dengar berkali-kali, tuan-tuan kena dengar berkali-kali. Saya dengar pun berkali-kali. Baru boleh nak cerita kat orang. So nak amal tak tahu lagi. Satu hadis lagi. Nak satu hadis lagi Sebab saya satu hadis lagi. Satu hadis tadi sebelum okey, kita ngaji satu hadis pendek je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman akan terkeluar sewaktu melakunya zina. Hadis itu lebih kurang sama dengan hadis fadail yang dalam fasal pertama. Cuma dia ada sedikit perbezaan sedikit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita masuk fasal ketiga, iaitu fasal yang mana tidak ada di dalam masabih, hanya dikeluarkan oleh pengarang kedua sahaja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana fawqa ra'sihi kazullati fa idza kharaja min zalika al-'amali raja'a ilaihi al-iman, rawahu at-Tirmizi wa Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang hamba berzina maka imannya telah terkeluar daripadanya. Iman itu akan berada di atas kepalanya seperti naungan, seperti bayangan. Apabila dia keluar daripada melakukan perbuatan tadi, maka imannya akan kembali. Penerangan alif lam pada perkataan itu dipanggil alif lam jinsiyah. Iza zanal abdu al-abdu. Kita kata alif lam tu alif lam jinsiyah. Bila alif lam jinsiyah, dia tidak memberi makna makrifah, dia tidak memberi makna khusus. Mana-mana seorang hamba, bukan seorang hamba, tapi mana-mana seorang hamba. Telah kita katakan alif lam tu kan ada 4 kan, alif lam istighraqi, alif lam ahdu zahni, alif lam ahdu khariji, alif lam jinsi. 3 alif lam tu, alif lam istighraqi, alif lam ahdu zahni, ahdu khariji, itu panggil alif lam ma'rifah, iaitu alif lam ma'rifah. Dan satu lagi alif lam jinsi, itu kita panggil dia alif lam nakira, yang memberi makna umum, walaupun seorang tak tentu siapa lagi hamba tadi. Okey. Sebagaimana dalam Al-Quran saya telah jelaskan dulu, wa aqafu an ya'kulahu az-zi'bu wa antum anhu ghafilun. Berkatanya Sayyidina Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, aku takut, dia kata, aku takut bahawa ya'kulahu az-zi'bu. Az-zi'bu tadi, perkataan az-zi'bu tu alif lam jinsi, mana-manalah seekor serigala akan memakan Yusuf nanti semasa kamu sedang leka bermain. Ataupun ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Sesiapa yang telah berdiri menunaikan solat, maka hendaklah dia membasuh muka. Sesiapa idza qumtum ila shalah faghsilu, di sini telah berdiri dengan makna adanya iradah untuk menunaikan solat. Di sini sesiapa yang berdiri menunaikan solat. Di sini nak beritahu siapa berdiri menunaikan solat. Berkata berdiri menunaikan solat, tapi suruh ambil wuduk pula. Ya allazina iza qumtum ila solat faghsilu wujuhakum.
apabila berdiri nak melakukan solat. Berdiri nak melakukan solat. Solat tak buat lagi, dah berdiri. Maka berdiri kuntum. Dia sebenarnya perkataan iza tadi dia tidak boleh mengandung makna yang lepas. Dia akan memberi makna mustaqbil. Dia salah satunya kalau kita belajar dalam segi nahwu lah. Iza tu memberi makna mustaqbal. Walaupun dia masuk pada fi'il madhi, dia tetap memberi makna mustaqbal. Bila kamu berdiri untuk melakukan solat. Berdiri untuk melakukan solat. Dia tak kata berdiri untuk bersolat. Mana melakukan solat, maka hendaklah kamu membasuh muka dan sebagainya, kamu berwuduk. Jadi begitulah maknanya manzana, iaitu ada keinginan untuk berzina. Satu orang ada iradah, sebab tu kita panggil dawa'u iradah untuk buat zina. Terjemahan kedua, maknanya terjemahan pertama, bila satu orang ingin tu dah sudah lah. Kalau niat dia sampai ke azam, berdosa lah. Begitu. Kalau dia sampai kepada, kita balik pada niat pula. Kalau dia sampai kepada azam, berdosa lah. Bila berkeinginan yang mana dia sampai kepada azam, maka dia telah ditulis dosanya. Cuma dia panggil dosa, dia panggil zina majazi lah, bukan zina hakiki lagi. Begitu. Jadi terjemahan kedua ialah dia telah melakukan zina dan telah selesai daripada zina, maka keluarlah imannya, ataupun dia telah buat dah perkara ini, iaitu bermula daripada niat untuk melakukan zina, imannya telah keluar. Iman tu keluar tak jauh, cuma terkeluar berada di atas kepalanya dalam bentuk satu naungan, tapi dia masih belum lagi terkeluar daripada Islam. So iman dia dah terangkat, tak keluar lagi daripada Islam. Tak keluar lagi daripada Islam. Apabila dia selesai daripada perbuatan zina, barulah iman itu masuk kembali. Masa dia buat zina tu tak ada iman masa tu. Iman dia alamat iman lah. Selepas selesai daripada perbuatan zina, dia juga memberi makna apabila dia telah bertaubat, taubat, iman dia masuk balik. Dan makna yang lebih tepat, inilah makna lebih tepat, keluar daripada dosa, keluar daripada zina, maksudnya bertaubat. Atau kamalul iman dia telah terkeluar, ataupun dia tidak ada haya, dia tak ada malu pun semasa dia buat benda tadi, sebagaimana yang telah lepas lah. Ataupun terkeluar iman itu sebagai wa'id syadidah. Maknanya kalau kamu buat macam ni, macam seolah keluar iman dah. Jika dilakukan, maka iman akan terkeluar. Wallahu a'lam. So kita akan masuk 10 nasihat kepada Sayyidina Mu'az. Sayyidina Mu'az yang mana Nabi nak hantar dia kat Yaman, dia duduk ausani ya Rasulullah, usini ya Rasulullah, usini ya Rasulullah, Tuhan nasihatlah saya, usini ya Rasulullah, Tuhan nasihatlah saya. Ausa usini ya Rasulullah, nasihatlah kami ya. Nasihatlah saya ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, nasihatlah saya. Banyak Nabi-Nabi nasihat kepada beliau. InsyaAllah daurah kita insyaAllah minggu depan. Dan ada dah masya-Allah kawan-kawan yang berdaftar, kawan-kawan yang belum daftar lagi. Status kematian seorang yang mati semasa berzina, tadilah kalau status kematian dia dosa besar lah. Dia tidak kafir lah. Tidak, kita berpendapat dia tidak kafir. Kalau kita tengok pada zahirnya, tapi kepada i'tikadnya kita tak tahu. Kalau dia beriktikad bahawa zina tu halal, so dia terkeluar daripada Islam. Dia terkeluar daripada Islam. Tapi kita tak menghukum dia terkeluar Islam sebab kita tak tahu benda dalam i'tikad. So hukum luarnya kita mengatakan dia adalah fasik dan dia berdosa dan tidak kekal dalam neraka, kata ulama, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan dia keluar daripada Islam atau dia fasik tetapi masuk neraka, kekal dalam neraka. Jadi kita pun orang beriman, orang ahli sunnah wal jamaah, kalau dosa tu tak diampun, kena dululah duduk dalam neraka. Tetapi lepas tu dikeluarkan kerana ada iman dalam hatinya. Wallahu a'lam. Haya tu kan tahu dah kan, sifat malu. Kita kata al-haya syu'batun minal iman. Al-haya syu'batun minal iman. Haya tu kita takrifkan dengan iman, kita tasbihkan dengan iman. Maksudnya haya tu iman. Maknanya orang yang berzina tu dia tak malu langsung lah. Iza tastahyi fasna ma syi'ta. Jika tak malu boleh buatlah apa-apa saja. Begitu. InsyaAllah yang pada belum daftar lagi untuk daurah kita, InsyaAllah saya akan cuba habiskan minggu depan dalam 6 jam untuk daurah Kitabul Ilmu. Selepas tu di hujung bulan 6 kita akan mulakan Kitabul Salat, iaitu Kitabul Taharah pada jilid kedua.
Wa'id syadidah tu ialah ancaman yang keras lah. Kalau kau buat macam ni, kena macam ni. Ancaman yang keras. Wa'id syadidah, saya dah terangkan tadi. Ancaman yang keras, insyaAllah. Sebab penekanan dan ancaman yang keras lah, supaya kita mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan tersebut. Pelacur kita doa lah pada dia, moga Allah bagi hidayah. Okey, jadi untuk itu insyaAllah, tuan-tuan yang belum berdaftar, terus berdaftar insyaAllah. Saya insyaAllah lah, insyaAllah saya target dalam 3 tahun lah, insyaAllah kita akan habiskan kitab ni. Malah kita pun baru ada jilid ke-5, jilid ke-6, ke-7, ke-8 akan keluar tahun ini. 6, 7, 8 insyaAllah tahun ini. 9, 10, 11 tahun depan 2021. So tahun 2020, tahun 2021, 2022. So kita 2023 lah, baru 3 tahun. Okey. 2000 kita start bulan 5 kan? Kita start bulan 5 kan? Bulan 5 2021, bulan 5 2022, bulan 5 2023. Gitulah ending tu insyaAllah. Moga Allah panjangkan usia, Allah sihatkan kita. Semoga kita terus insyaAllah. Di samping tu kita belajar dan kita terus amalkanlah dan kita sampaikanlah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzul quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berapa lama pelajar madrasah mengaji miskat? Setahun. Masanya lebih kurang 6 hingga 700 jam. Setahun. Setahunnya tuan-tuan tak boleh setahun, tuan-tuan tak boleh nak telan nanti.